今天早上要与大家分享的是从约翰福音第1章到第4章看神的儿女。 Tema hari ini yang kita mau berbagi hari ini adalah dari Yohanes 1 sampai 4, anak Allah yang terlihat seperti di Yohanes 1 sampai 4. 我们每一个人都是神的儿女在座的每一位 Kita semua yang duduk di sini adalah anak Allah. 因为我们是蒙神所生的 Karena kita yang dilahirkan dari Allah. 那今天呢，就是要以以下的3点来大家做分享。 Dan hari ini saya akan menggunakan 3 poin untuk berbagi dengan saudara-saudari. 第一呢，我们是从神生的， Pertama adalah kita dilahirkan dari Allah. 所以我们是神的儿女 Karena maka itu kita adalah anak Allah. 那第二呢，在约翰福音的第1章那里，主耶稣他有特别介绍一个人， Dan kedua adalah di Yohanes pasal 1, Tuhan Yesus ada khusus memperkenalkan satu orang, 就是拿大列。 adalah Nathanael. 拿大列主耶稣说他是真以色列人， Nathanael Yesus katakan dia adalah Israel yang sejati. 神的儿女是真以色列人。 Anak-anak Allah adalah Israel yang sejati. 什么叫做以色列人？ Apa yang disebut, bagaimana maksud 那 orang 为什么要 Israel? 说是真以色列人？ Dan kenapa adalah Israel sejati? 那第三， Ketiga, 在约翰福音书的第4章， di Yohanes pasal 4, 我们看到主耶稣做了一件很奇妙的事情。 kita melihat Tuhan Yesus melakukan satu hal yang sangat luar biasa. 在那个时候呢，一般的犹太人呢，看起来会觉得很奇怪。 Dan kalau dilihat pada kebiasaan orang Yahudi zaman itu agak aneh 不能够理解 dan tidak bisa diterima. 可是呢，其实是很奇妙， Tapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang mujizat. 是从神一开始从圣经一开始呢，神就有迈向的这个计划。 Dan sebenarnya dari sejak Alkitab ini dimulai, itu Tuhan sudah merencanakan hal itu. 就是人与人的和睦，还有人与神的和睦。 Adalah manusia dengan manusia itu berdamai, juga manusia dengan Tuhan berdamai. 那主耶稣做的这一件奇妙的事情， Dan Tuhan Yesus melakukan hal yang begitu heran ini, 是要促使我们认真的认识、认真的知道什么才是神的儿女。 dan membuat kita lebih mengenal apa yang disebut anak-anak Allah. 我们首先来看从神生的这个属灵的事实。 Kita mulai dari yang pertama, yaitu dilahirkan dari Allah. 约翰福音第1章， Yohanes pasal 1. 我们先来看第11到13节。 Kita baca ayat 11 sampai 13. 约翰福音第1章11到13节。 Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 13. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 这里说呢，从神生的，就是不是从血气生的， Sini dikatakan yang diperanakan bukan dari darah atau daging, 也不是从情欲或人意生的。 dan juga bukan secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki. 这个意思呢，就是说从神生的是一件属灵的事情 Ini artinya yang diperanakan dari Allah itu adalah secara rohani. 不只是属灵， Bukan hanya secara rohani, 它而且是超自然的， bahkan ini melampaui kebiasaan. 因为它是跟生命有关系，所以是超自然的。 Karena ini berhubungan dengan kehidupan, maka ini adalah melampaui hal yang biasa. 我们每一个人来到这个世界， Setiap dari kita yang datang ke dunia ini, 都是透过我们父母亲自然的生产。 semuanya melalui kelahiran dari orang tua kita. 可是我们成为神的儿女， Tapi kita menjadi anak-anak 它 Allah, 不只是一件属灵的事情， ini bukan hanya hal rohani saja, 它更是一个超自然的事情。 bahkan ini sebuah hal yang luar biasa. 因为我们现在所看到的自然 Karena semua hal biasa yang kita lihat sekarang 已经受了污染了。 sudah tercemar. 我不是说天气的污染， Bukan maksud udara yang tercemar. 我也不是说那个什么
空气的污染啊，或者那个泥土的污染。 Bukan juga maksudnya bumi atau tanah yang tercemar. 我是说，在属灵上已经非常严重的污染了。 Yang saya maksudkan adalah secara rohani kita sudah tercemar secara luar biasa. 危害生命的污染。 Yang bisa membahayakan hidup kita. 所以，我们每一个人来这个世界只是暂时的。 Maka setiap orang dari kita di dunia ini adalah sementara. 很多人要追求在某一些国家得到永久的居民， Banyak orang yang mengejar satu warga negara di satu negara. 可是呢，如果我们从国家单位拿到永久的居民，那个只是一张纸而已。 Dan kalau kita mendapatkan suatu permanen residen di satu negara, itu hanya selembar kertas. 因为没有一个人能够永久住在世界上， Karena tidak ada satu orang pun yang bisa selamanya tinggal di dunia ini. 所以永久居民只是一个口号而已，只是说罢了。 Jadi permanen residen yang itu hanya suatu omong-omong saja, hanya 所 satu. 以生老病死已经成为自然的常态。 Dan kita hidup, sakit, sampai kita meninggal itu adalah proses yang natural. 所以什么叫做自然？ Apa itu natural? 自然就是生老病死。 Natural atau alami itu adalah lahir, tua, dan mati. 可是神的儿女， Tapi anak-anak Tuhan, 既然是神的儿女， karena kita adalah anak Tuhan, 他就不会进入到死亡。 maka kita tidak akan menghadapi maut. 主耶稣说的 Yesus yang 说 katakan, 信我的人 siapapun yang percaya kepadaku 是不会死亡的， tidak akan menghadapi maut. 就算死了， Meskipun sudah mati, 他会再活过来。 dia akan hidup kembali. 死而复活就是胜过了死亡， Jadi bangkit dari kematian itu adalah 胜过了死亡。 adalah kita mengalahkan maut. 胜过了死亡就是不会被死亡呢来捆绑。 Mengalahkan maut berarti kita tidak dibelenggu oleh maut. 所以说，从神生呢是一个超自然的一件事情。 Jadi kita dilahirkan dari Allah itu adalah suatu hal yang luar biasa, yang melampaui hal biasa. 刚才我们所看的圣经第11节说， Tadi kita baca di ayat 11, 他说，主耶稣来到他自己人的地方，可是呢，自己人却不接待他，不接纳他。 dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, namun kepunyaannya itu tidak menerimanya. 这就是人非常自然的一种应对主耶稣。 Ini adalah hal yang biasa yang manusia lakukan terhadap Tuhan Yesus. 没有人会自然的寻求神， Tidak ada orang yang secara alami dia mau mencari Tuhan. 只会自然寻求享受。 Secara alami biasanya orang mencari kenikmatan. 没有人会自然的接受主耶稣的道理。 Tidak secara biasa, natural, orang mau menerima firman Tuhan. 所以呢，我们如果能够产生信心， Makanya kalau kita bisa menjaga kita punya iman, 这个是一个超自然的事情， ini adalah suatu hal yang 因 melampaui 为 hal 信 biasa. 心带来属灵的生命， Karena iman membawa kita ke kehidupan rohani, 永远的生命。 kehidupan yang kekal. 所以后来这里说，从神生不是从人意生的。 Makanya dikatakan di sini yang dilahirkan dari Allah bukan dari darah atau daging. 按人意是没有人会接待耶稣的。 Secara manusia orang akan susah menerima Yesus. 我们再来看约翰一书， Kita baca lagi di 1 Yohanes. 约翰一书的第3章 1 Yohanes pasal 3的第9节。 ayat 9. 约翰一书的第3章第9节， 1 Yohanes 3 ayat 9. 这里第9节是这么说的。 Di sini dikatakan, 他说：“犯罪的是属魔鬼的，因为魔鬼起初就犯罪。 jadi yang melakukan dosa itu adalah dari si jahat. 那这个第9章是说，凡从神生的就不犯罪。 Jadi 第9节了， di ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 因为神的道存在他的心里 Karena benih ilahi ada di dalam dia. 所以他也不能犯罪， Jadi ia tidak dapat berbuat dosa. 因为他是由神生的。 Karena ia lahir dari Allah. 由神生的是不会犯罪，
Jadi yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. 因为在他心里面有神的道 Karena di dalam hatinya ada firman Tuhan. 啊。其实啊，神的道呢是一个翻译啊， Firman Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah 我们翻译 translation。 itu adalah sebuah terjemahan 我不知道那个Alkitab 是怎么写，是 firman 吗？ firman Tuhan. Oh, Di firman bahasa Tuhan, Indonesia sedekah. itu diterjemahkan sebagai firman Tuhan. 其实啊，在英文里面啊，它是说神的种， Tapi di bahasa Inggris itu sebenarnya adalah benih Allah. 种子的种啊 Benih, benih dari ，seed sebuah benih bakal. 在原文里面也是神的种。原文 Di 在希腊文 bahasa 里面 aslinya itu juga sebenarnya adalah benih Allah. 希腊文哈说种子哈， Dalam bahasa 跟人的精子啊是同一个字哦。 di bahasa Yunani itu benih dari manusia dari Tuhan itu dengan benih yang dari manusia itu katanya sama. 不是打理杜汉，这系这个系本身种子这个字，你那个苹果的种子，这个种子这个字哈， Sorry. 在那个希腊文里面是跟人的精子是同一个字哦。 Jadi kalau di dalam bahasa Yunani benih maksudnya benih dari tumbuhan dengan benih yang dari manusia itu katanya sama. 因为种子里面呢，就是有那一个植物全部的那个基因、那个 DNA 在里面哦。 Karena benih itu semuanya itu di dalamnya ada genetik, ada DNA-nya. 你种下的是苹果的种子，你不会有一个芒果的种子上来吧？ Kalau kita menanam sebuah benih apel tidak akan tumbuh menjadi sebuah pohon mangga. 所以种子呢，就是有那个植物的全部的基因在里面。 Jadi sebuah benih itu mengandung semua genetik dari buah tersebut, pohon tersebut. 所以这里说我们有神的种子在我们心里面， Maka dikatakan di sini kita ada benih ilahi di dalam diri kita. 就相等于我们有我们父母亲的那个 DNA 在我们里面。 Sama seperti kita ada genetik dari DNA dari orang tua kita. 所以呢，神的完全的性情是在他的种子里面，他栽种在我们的心里面。 Jadi Allah yang secara kesempurnaannya itu menanamkan benih di dalam diri kita masing-masing. 这就表示说我们会渐渐的改变，变成有神的性情。 Ini artinya kita akan secara perlahan kita akan berubah dan menjadi serupa dengan Allah. 从神生就是有神的种子，不是神的道，是有神的种子在我们里面。 Dilahirkan dari Allah itu artinya kita ada benih ilahi dalam diri kita. Bukan firman Tuhan ya, maksudnya adalah benih. 它会发挥极大的力量来改变我们。 Dia akan memancarkan begitu besar kekuatan untuk merubah kita. 让我们能够符合神的性情。 Sehingga kita bisa memenuhi kehendak Allah. 这样子呢，我们就会脱离了罪恶。 Dengan demikian kita bisa melepaskan diri dari dosa. 因为罪是一种捆绑， Karena dosa itu adalah sebuah belenggu. 罪所带来的就是死亡。 Dan dosa yang dibawa oleh dosa adalah maut. 有神的种子在我们里面， Kalau ada benih Allah di dalam 我们不 diri 被 kita, 罪来捆绑。 kita tidak akan dibelenggu oleh dosa. 所以呢，圣经里面说，在主耶稣死了的人是睡觉。 Makanya dikatakan yang mati dalam Tuhan adalah suatu hal yang 主耶 berharga. 稣再来的时候， Ketika Tuhan Yesus datang 我们 kembali, 会醒过来。 kita akan dibangunkan. 这个就是我们肉体的复活， Ini adalah kebangkitan secara tubuh. 而且是以一种不朽的身体来复活。 Dan menggunakan satu tubuh yang 不朽 ，incorruptible， sebuah tubuh yang bersih ya, yang tidak terkorupsi, yang akan dibangkitkan. 这就是因为我们有神的种子在我们里面 Ini karena kita ada benih ilahi di dalam diri kita. 我们是从神生的。 Maka kita dilahirkan dari Allah. 我们看回去约翰福音， Kita kembali ke Yohanes. 约翰福音的第3章 Yohanes pasal 3, 第3到第5节。 ayat 3 sampai 5. Yohanes pasal 3, ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 这里主耶稣跟尼哥底母讲话的时候， Di sini ketika Yesus bercakap dengan Nikodemus, 他指出一个事实， dia hanya mengeluarkan satu hal. 他说一个人呢要重生，要再一次生，才能够进入到神的国。 Dikatakan seorang harus dilahirkan kembali baru dapat melihat kerajaan Allah. 因为尼哥底母他是法利赛人， Karena Nikodemus adalah seorang Farisi. 他所追求的就是神的国。 Dan yang dikejar, yang diharapkan oleh dia itu adalah kerajaan Allah. 可是他对神的国的认识呢是非常的肤浅的， Tapi pengenalan dia akan kerajaan Allah itu sangat minim. 他以为神的国啊就是没有被外邦的势力来控制， Dia kira kerajaan Allah itu adalah tidak dijajah oleh negara lain. 他以为神的国啊就是不受巴比伦啦、波斯啦、希腊啦、罗马来统治。 Yang dia kira kerajaan Allah itu adalah yang tidak dijajah oleh negara Babel, Persia maupun Roma. 那个时候是罗马帝国哈。 Dan pada zaman itu adalah kerajaan Roma. 他以为神的国就是犹太人自己治理犹太人，有犹太人的王来治理犹太人，那就是神的国啦。 Dan yang dia pikirkan waktu itu kalau kerajaan Allah adalah kerajaan yang dipimpin oleh raja orang Yahudi sendiri. 因为有这种观念，他们追求的方向就不一样了。 Karena ada konsep ini, jadi yang dia kejar itu berbeda. 所以法利赛人的观念跟主耶稣的观念完全不一样。 Jadi konsep orang Farisi dengan konsep Tuhan Yesus itu berbeda. 他们所追求的是势力， Yang mereka kejar adalah kekuasaan. 人看他们为义， Orang melihat dia adalah seorang yang bijak, yang berkebajikan. 因为神的国是在地上的， Karena kerajaan Allah itu ada di bumi ini. 属这个世界的， 属这个世界的， Milik dunia ini. 是从外邦人的手夺回来的。 Yang kita rebut dari bangsa lain. 主耶稣说， Yesus katakan, 你如果要进神的国， kalau kamu mau masuk ke dalam 没有那么 kerajaan 简 Allah, 单。 tidak semudah itu. 你现在所做的一切都没有用啊！ Yang kamu lakukan semua ini tidak berguna. 你追求人家尊敬你，因为你懂得律法。 Kamu mengejar kehormatan dari orang lain karena kamu 你 mengerti 每 Taurat. 天法利赛人每天可能会泡洗在那个活水里面好几次的哦。 Mungkin setiap hari dia berendam di Immerse in water， berendam di dalam Mandi, air. mandi. Ya, berkali-kali. 泡洗在那个活水里面呢， Berendam di air yang hidup itu ya. 就像我们洗礼一样啊。 Seperti kita melakukan baptisan. 马可福音第7章还告诉我们哦， Di Markus pasal 7说 dikatakan, 他们到那个市场回去，如果没有全身入水，他们不吃饭的哦。 jadi kalau dia dari jalan dia mau pulang ke rumah, kalau dia tidak menyelam tubuhnya itu mereka tidak boleh makan. 所以他们以为他们非常的洁净， Dan mereka mengira mereka sangat suci. 他们没有真正知道什么叫做圣洁啊。 Mereka tidak paham apa yang benar-benar dimaksudkan所以主耶稣 dengan 说 kekudusan. 你所做的这一切不能够让你进神国里面。 Maka Yesus katakan kepada dia, semua yang kamu lakukan itu tidak dapat membuat kamu melihat kerajaan Allah. 很多宗教领袖在那个时候还追求说，那个基督来到，神的君王来到，他们要坐在神的右边不，那个主基督的右边就君王的右边跟左边 Jadi semua orang waktu itu masih mengira ketika kerajaan Allah datang dan Kristus datang, mereka akan duduk di sebelah kiri kanannya. 耶稣的门徒约翰跟雅各还不是一样吗？ Begitu juga dengan murid Tuhan Yesus, Yohanes dan Yakobus. 所以呢，法利赛人他们的追求是这方面的追求。 Jadi yang dikejar oleh orang Farisi adalah hal seperti itu. 属世的国度的一种诠释的。 Sebuah kekuasaan kerajaan. 可是主耶稣要告诉他们， Tapi Yesus mau katakan kepada mereka, 你们要做神的儿女才是重要的。 kalian harus menjadi anak-anak Allah itu baru penting, baru. 神的儿女才是真正属于神国里面的百姓啊。 Anak-anak Allah baru akan menjadi warga negara kerajaan Allah. 所以你要进到神国里面，你必须成为神的儿女。 Jadi kalau mau masuk kerajaan Allah, kalian harus menjadi anak-anak Allah. 所以你要重生。
maka kalian harus dilahirkan kembali. 第一次生你是你父母亲的儿女， Ketika baru kita dilahirkan, kita adalah dilahirkan dari orang tua kita. 第二次生你才是神的儿女。 Kelahiran kedua itu adalah kita menjadi anak-anak 啊， Allah. 尼哥底母就他不理解啊，怎么第二次生呢？怎么进入到那个母胎里面再生一次的？ Maka Nikodemus tidak mengerti bagaimana dilahirkan kembali, bagaimana kembali ke rahim orang ibunya. 那主耶稣就用他们日常所做的一件事来 Dan 告诉他， Tuhan Yesus memberitahukan dia. 就是每一次要进入到活水里面mandi mandi， Jadi setiap orang yang mau mandi, apa namanya? 就是那个睡觉之后啊，他早上起来一定要泡在那个活水里面，那他们的洁净里啊。 Jadi orang Farisi ketika mereka bangun tidur, mereka juga harus mandi, harus dibersihkan. 他主耶稣就用这个来告诉他们 Jadi Yesus menggunakan cara ini memberitahukan kepada dia. 哦，你不知道什么叫重生，我告诉你， Kalau kamu tidak mengerti apa itu dilahirkan kembali, 你 saya 每天所 beritahukan. 做的哈、把你的身体泡在那个活水里面， Setiap hari yang kamu lakukan adalah mandi dengan air hidup itu, air yang mengalir. 只是给你一个错觉啊，你觉得你很干净， Itu sebenarnya hanya memberikan perasaan bersih. 这个是礼仪上的一种洁净礼啊。 Ini adalah sebuah kebersihan lahiriah. 可是你要进入到神的国，是圣洁的国度， Tapi kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan yang kudus. 你要有神的生命在里面， Harus ada kehidupan Allah di dalam 你要 dirimu. 有神的种子在里面， Harus ada benih Allah di dalam 真 dirimu. 正内外都圣洁，你才能够进入到神的国度里面。 Benar-benar luar dalam itu kudus, suci, baru bisa masuk ke dalam kerajaan 所以 Allah. 他就用他们每天的所行的那个洁净礼，告诉他：你如果不从水和圣灵生，你就不能够进神的国。 Makanya Tuhan Yesus menggunakan apa yang mereka akan lakukan sehari-hari adalah jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, 所以真 tidak dapat masuk 正 dalam. 的洁净礼 Jadi benar-benar kudus itu 是有圣灵的工作在里面的。 harus ada pekerjaan Roh Kudus di 后来我 dalamnya. 们知道了， Kemudian kita baru mengerti. 这个就是主耶稣所设立的水洗大水洗。 Kita mengerti ini adalah baptisan yang Tuhan Yesus 奉主耶稣圣 ajarkan. 名 Dalam nama Tuhan Yesus, 受洗的时候， setelah dibaptis, 因为有圣灵的工作， karena ada pekerjaan Roh 圣 Kudus, 灵动工， ada penyertaan Roh Kudus, 圣灵就成为我们重生的见证， maka ini Roh Kudus menjadi saksi kita dilahirkan 因为 kembali. 它让我们的洗礼有主耶稣宝血的功效。 Karena membuat baptisan kita ada kuasa dari Tuhan Yesus. 所以洗礼是有圣灵的功效在里面的， Jadi baptisan itu adalah kuasa Roh Kudus di 让 dalamnya, 我们能够重生， membuat kita bisa dilahirkan kembali, 从神而生。 dilahirkan dari Allah. 所以洗礼呢，不是我们个人的一个决定哦， Jadi baptisan itu bukan keputusan yang kita buat 不要以 sendiri. 为是我选择神哦。 Jangan kira saya yang memilih 主耶 Tuhan. 稣说，不是你选择我，是我选择你啊。 Tuhan Yesus katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. 所以我们心里面产生那个信心， Jadi dalam hati kita harus ada 这 iman. 也是圣灵的工作。 Ini adalah pekerjaan Roh Kudus juga. 保罗说的哦， Ini yang dikatakan 如 oleh 果不 Paulus. 是圣灵在里面催逼我们，没有人会说耶稣是主的。 Kalau tidak ada Roh Kudus yang di dalam hati kita, tidak ada orang yang bisa mengakui Yesus. 再来就感动我们去接受洗礼， Kemudian menggerakkan kita untuk menerima 再来 baptisan. 就是在洗礼的时候，以圣灵的能力产生血主耶稣宝血的洗净的那个功效。 Dan kemudian melalui Roh Kudus kita dibaptis dalam kuasa darah kudus. 啊，我们旧的人就死了， Jadi orang kita, manusia lama kita 我们 mati. 的新人就复活了， Dan kita akan menjadi orang baru, 有神的 dilahirkan 种 kembali. 有神的种子，有神的生命在我们 Ada 里面。 benih Allah di dalam diri kita. 我们受洗呢，就这样子成为神的儿女。 Begitu kita dibaptis, kita menjadi dengan begitu kita dibaptis menjadi 我们 anak Allah. 我们是否相信呢？ Kita percaya 神会把他的话语写在我们的心里面， Tuhan akan menaruh firman Tuhan di dalam diri kita. 从我们洗礼那一刻开始， Dari sejak kita dibaptis, sejak
saat kita 之 dibaptis. 后呢，又给我们圣灵，我们以说方言来有明确的一个证据。 Kemudian kita menerima Roh Kudus, kita berkata-kata dalam bahasa Roh sebagai bukti, 完全改变我们， merubah diri kita 所以 seutuhnya. 我们受洗呀、 Jadi kalau kita dibaptis, 就是要归顺主耶稣。 kita dibaptis itu kita menjadi milik Yesus. 不要以为说受洗那就是一切都完毕了。 Jangan pikir kita setelah dibaptis sudah selesai 我 semuanya. 们要让神的种子在我们里面产生力量，改变我们。 Kita harus membiarkan benih Allah di dalam diri kita itu bertumbuh dan merubah kita. 我们再来看第二点， Kita lihat poin kedua. 约翰福音第1章 Yohanes pasal 1第45到47节， ayat 45 sampai 47. 请念。 Yohanes pasal 1 ayat 45 hingga 47. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." 菲利啊，他就带着他的好朋友找他的好朋友拿大业，对他说了， Jadi Filipus membawa teman baiknya Natanael. 我们所期待的那个弥赛亚，受神高立的那个弥赛亚，我已经找到了。 Mesias yang diurapi oleh Tuhan sudah saya temukan. 这就是他所说，摩西在律法上所写和众先知所记载的那一位。 Ya, di sini maka dikatakan yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. 就是弥赛亚，就是受高的君王啊， Mesias adalah yang diurapi oleh Tuhan. 就是那一个要兴起神的国的那一位哈。 Itu adalah orang yang akan membangun kembali kerajaan 然 Allah. 后呢，拿大业说：“哎，拿撒勒，你说拿撒勒的耶稣，拿撒勒又出什么好东西呀、 Kemudian Natanael berkata, Nazaret, dari mana ada kebaikan dari Nazaret? 这就是所谓的按人意去看人呐、 Ini adalah dari sudut pandang manusia untuk melihat manusia. 我们活在人的那个世界里面， Kita hidup di dalam dunia manusia ini. 就会受众人的影响， Kita akan dipengaruhi oleh kebanyakan orang, 连 pandangan 拿大业 kebanyakan 也 orang. 一样哦。 Begitu juga dengan Natanael, 每一个人都有这种的想法嘛， punya pemikiran seperti itu. 所以按照人的看法，没有人会认清耶稣是谁的。 Jadi kalau secara pandangan manusia, itu tidak ada orang yang bisa mengenal Yesus 所 siapa. 以呢，按那个肉眼的判断啊， Jadi 耶 dari 稣生长的地方啊， dari kacamata manusiawi, duniawi, tempat Yesus 就 dilahirkan, 会说啊，拿撒勒会出什么好的吗？ oh Nazaret, apa yang mungkin yang sesuatu yang baik datang dari 以 Nazaret? 前人家看到哦，Made in China 都会说哦不好， Mungkin orang dulu lihat, oh buatan China, jelek. 对吗？ Betul? 啊，现在另眼相看了哈。 Sekarang kalian sudah bisa 我 melihat 现在看 sendiri. 到 BYD 一大堆啊 Saya sekarang melihat BYD itu banyak benar di jalan. ，Build Your Dreams 哈，那个开那个什么电车嘛，Build Yeah. Your Dreams 啊。 Mobil listrik itu BYD artinya membangun mimpimu. 可是以前不是这样啊。 Tapi dulu bukan seperti itu. 我要买 Made in America、Made in England，我不要买那个 Made in China 的，不要。 Saya mau beli yang buatan Amerika, buatan Inggris, tidak mau beli buatan China. 这个就是以人意看耶稣。 Ini seperti cara orang secara manusia, secara lahiriah melihat Yesus. Made in Nazareth， Buatan Nazaret. 他生长的地方让拿大业绊倒他了。 Jadi tempat kelahirannya itu membuat Natanael itu meremehkan. 可是主耶稣他看到拿撒勒的内心，拿大业的内心。 Tapi Yesus melihat hati nurani dari Natanael. 因为我们每一个人都会受别人的影响。 Karena setiap orang itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. 可是拨开这些之后，我们里面是怎么样的一个人？ Tapi setelah kita kupas, di dalam diri kita itu sebenarnya itu adalah 主 apa? 耶稣看到了。 Tuhan Yesus melihat. 所以当腓利把拿大业带到耶稣面前的时候， Jadi ketika Filipus membawa Natanael kepada Yesus, 还没有真正站在他面前，因为那时候耶稣看他走来的时候就说：“啊，你是一个真以色列人，在你里面没有诡诈。”
Di saat Natanael belum sampai di depan Tuhan Yesus sudah mengatakan, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. 主耶稣说他是真以色列人啊。 Yesus bilang dia adalah seorang Israel sejati. 什么叫做以色列人 Apa yang dimaksud dengan orang Israel? 啊？什么叫以色列人？ Apa itu orang 不 Israel? 是说有以色列公民才就是以色列人的， Bukan berarti ada warga negaraan Israel itu 不 adalah orang 是 Israel. 亚伯拉罕的后裔就是以色列人。 Tapi keturunan Abraham lah itu adalah orang Israel. 在那个耶稣的时代，施洗约翰有跟那些所谓以色列人这么说： Itu juga di zaman Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan hal begitu. 你不要以为亚伯拉罕是你的祖先，你就以为你是了不起哦。 Jangan kira engkau adalah keturunan Abraham, jadi engkau merasa hebat. 神能够让这些石头啊，没有价值的石头啊，从石头兴起亚伯拉罕的子孙来啊。 Tuhan bisa membuat batu-batu ini menjadi keturunan Abraham. 你们是有生命能够说话又怎么样？ Kalian ada orang-orang yang hidup yang bisa berbicara, mau 石头 apa? 没有生命， Batu itu tidak ada 看起 kehidupan. 来不值钱， Kelihatannya tidak berharga. 因为呢，成为神的儿女是超自然，不要忘记。 Karena 超自然的， menjadi anak-anak Allah itu melampaui hal 所以 yang 石头没有生命，神会让它产生生命来啊。 meskipun batu-batu itu tidak bernyawa, Tuhan bisa memberikan kehidupan kepadanya. 后来彼得不是这么说吗？ Bukankah Petrus juga mengatakan begitu? 我在想，为什么主耶稣要说你是石头？我在想，主耶稣为什么告诉彼得你是西门，可是你是石头？ Saya kemudian berpikir, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah batu? 石头那么硬嘛，对不对？ Batu kan keras ya. 可是后来这个石头他讲了一句话哦， Tapi kemudian si batu ini mengatakan satu hal. 他说我们都是活石啊， Kita semua adalah 活石， batu hidup. 我们 Kita 都是 semua adalah 活 batu 石 hidup.，Kita semua adalah batu hidup. 而且我们是建立在那个大活石上面的， Dan kita didirikan di atas batu karang yang besar. 就是主耶稣就是那个活石啊。 Dan Yesus adalah batu hidup itu. 那我们都是小小的活石， Dan kita semua adalah batu-batu hidup yang kecil. 所建起来的是一个属灵的宫殿灵宫哦。 Yang didirikan, dibangun menjadi satu satu bangunan 真 rohani. 的，神是从石头兴起我们的。 Benar, Tuhan itu membangun kita dari sebuah batu. 所以呢，在这里什么叫做以色列人？ Di sini apa yang dimaksud dengan orang 什 Israel? 么叫做真以色列人？ Apa yang dimaksud dengan Israel sejati? 以色列人呢，真正的以色列人呢，不是亚伯拉罕的后裔就算了， Orang Israel yang sejati itu kalau bukan dari keturunan Abraham ya sudah. 真正的以色列人是神所承认的。 Orang Israel sejati itu adalah yang diakui oleh 所以 Tuhan. 神如果要承认一块石头，说你是我儿子，那块石头就是他的儿子啊。 Kalau Tuhan mau mengakui itu batu itu adalah seorang anak Allah, maka batu itu akan menjadi anak Allah. 我们来看出埃及记， Kita lihat di Keluaran. 出埃及记第4章 Keluaran pasal 4第22节， ayat 22. Keluaran pasal 4 ayat 22. 这里神呢，他告诉摩西， Tuhan berkata kepada Musa, 你要怎么样向法老说话？ bagaimana engkau menyampaikan kepada Firaun? 你去告诉法老， Katakanlah kepada Firaun, 以色列是我的儿子， Israel ialah anakku, 是我的长子， anakku yang sulung. 你要让我的儿子走。 Kamu harus membiarkan anakku 如果你 pergi. 不让我儿子走呢，我会杀了你的长子哦。 Kalau engkau tidak membiarkan anakku pergi, maka aku akan membunuh anak sulungmu. 说以色列的意思是神的儿子， Jadi Israel artinya adalah anak Tuhan 要神所承认的。 yang diakui oleh Tuhan. 所以当主耶稣说 Dan ketika Yesus berkata, 拿大列你是真以色列人， Natanael, engkau adalah Israel sejati. 就是你是真正的神的儿子。 Artinya engkau adalah anak Allah yang 很多人以为说我是以色列人，我是亚伯拉罕的子孙，我就是神的儿女。 banyak orang mengira karena saya adalah orang Israel, saya adalah keturunan Abraham, maka saya adalah anak Allah. 可是主耶稣向拿大业说， Tapi Yesus berkata kepada 你 Natanael, 是真以色列人， kamu adalah seorang Israel sejati. 你是真的神的儿子。 Artinya kamu adalah benar-benar anak Allah. 意思就是说有真有假， Artinya ada yang sejati, ada yang palsu. 不是你说就算， Bukan kamu yang mengatakannya 是 itu 要 baru benar. 神有没有看你为真正的以色列人？ Apakah Tuhan benar-benar memandang engkau seorang 真正是 Israel 我的儿 sejati, 子。
seorang anak Allah yang sejati. 因为神是看内心， Karena Tuhan melihat hati. 所以主耶稣看到他里面的真诚。 Dan Tuhan Yesus melihat isi dari hatinya Nathanael. 什么就是真诚呢？ 什么叫真诚呢？ Ketulusan di dalam hatinya. 就是没有诡诈， Artinya tidak ada kepalsuan. 他里面有什么他就讲什么出来。 Karena dia di apa yang ada di dalam dirinya dia katakan. 所以他以为说拿撒勒没有好东西，他说拿撒勒出什么好东西呢？ Makanya dia katakan dari adakah kebaikan dari Nazaret? 所以主耶稣没有把他看成是负面的， Jadi Tuhan Yesus tidak melihat dia itu dia hanya secara 他 permukaannya 把 saja. 拿撒勒心中那个疑问当成是正面的。 Dia menganggap pertanyaan Nathanael itu adalah suatu yang murni dalam hatinya. 同样的一句话， Satu kalimat yang sama. 可以出自不同的一种的心态。 Ada dua sikap yang dimunculkan. 有些人他们在问，那个不是木匠的儿子呢？我们不是认识他的父母做兄弟姐妹吗？ Oh, itu bukankah seorang anak tukang kayu? Kita mengenal orang tuanya. 是出自什么心态？ Itu sikap apa yang 不 dimunculkan? 愿意去相信的心态， Adalah sikap yang tidak mau percaya, 不愿意相信。 tidak rela mau 那这个 percaya. 拿大列呢？ Tapi Nathanael ini, 是不是出于不相信、不愿意相信的心态？ dia bukan dari rasa yang tidak percaya itu, 不是的， bukan. 因为主耶稣一点出说你在那个树下的时候，我就认识你，我就看到你了。 Karena Tuhan Yesus sudah menentukan, ketika kamu di bawah pohon ara itu, aku sudah melihatmu. 他第一次跟耶稣接触的时候， Pertama kali Nathanael bertemu dengan Tuhan 就 Yesus, 产生了信心呢。 sudah ada tumbuh iman. di 所以他 dalam 就 hatinya. 说啊，你真的是神的儿子啊！ Maka dia katakan, oh engkau sungguh anak Allah. 所以主耶稣说，哦，你这样就相信了， Nah, maka Tuhan Yesus katakan dengan 你 demikian 会看 engkau 到 sudah 更大、 percaya. 更奇妙的事情。 Kamu kelak akan melihat yang 所 lebih 以 besar. 拿大列他是一种的疑问，因为他不明白。 Karena maka Nathanael itu adalah dia satu pertanyaan yang biasa karena dia tidak mengerti. 他是受了外在的影响。 Karena dia dipengaruhi oleh lingkungan. 可是那一些怀疑主耶稣、不愿意相信主耶稣的人， Tapi orang-orang yang meragukan Yesus, yang tidak mau percaya pada 他们 Yesus, 怎么样都不相信， mau bagaimanapun mereka 而 tidak 且 akan 他们会 percaya. 问哦，主耶稣，他说耶稣，你如果是基督，你就明讲嘛，不要让我们一直猜、一直猜、一直猜 Bahkan 嘛。 mereka mengatakan, Tuhan Yesus, Yesus, kalau engkau adalah Kristus, katakanlah, jangan membuat kami menebak-nebak. 主耶稣怎么说？ Apa yang dikatakan 我 Yesus? 讲了那么多次，你们都不相信。 Sudah aku katakan berkali-kali engkau tidak percaya. 我不 Kalian, 只是讲，我还证明给你看，我所做的事是父所做的事。 bukan hanya saya katakan, tapi sudah saya buktikan apa yang aku lakukan itu ada dari Bapa. 所以 Kalian, 那些真正怀疑主耶稣的人， jadi orang yang benar-benar menyangkal Tuhan Yesus, 问了又问，问了又问， sudah bertanya, tanya lagi. 这个是不是出自别人的影响，是他们里面心硬。 Ini bukan dipengaruhi oleh orang lain, tapi karena memang hatinya keras. 他跟拿大列就完全不同啦， Itulah perbedaannya dengan Nathanael. 所以主耶稣才会说你是真正的以色列人，在你里面没有诡诈， Makanya Yesus katakan, engkau adalah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalammu. 连你的疑问，主耶稣也把它当成是正面的。 Hingga dia punya keraguan pun Tuhan Yesus menganggapnya itu 那个 adalah 是说话直率， sebuah kemurnian. Dia Puji katakan apa adanya, 不虚假。 tidak ada 因为 kepalsuan. 有一些人 Karena ada orang 讲的话好像是愿意相信。 di mulutnya berkata seolah-olah dia mau percaya. 你如果是基督，你明讲嘛，为什么要让我们猜疑？ Kalau engkau Kristus, katakanlah, kenapa membuat kami menebak? 听起来就是说，你如果讲，我就会相信，对不对？ Seolah-olah dia berkata, kalau kamu katakan saya bisa percaya. 没有啊， Enggak percaya juga. 有些人甚至会非常的正面说：“我信，我信。 Ada orang yang dengan sungguh-sungguh berkata, aku percaya, ” 可 percaya. 是真正来到要把他的生命
投入到耶稣基督的事情上的时候，他就跑了，掉头跑了。 Tapi 你信 pada 吗？ waktu dia harus benar-benar mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, dia lari, 跟 kabur. 随主耶稣的人不少是这样子的。 Yang orang yang ikut Yesus tidak sedikit yang seperti 所以 itu. 后来主耶稣说：“吃我血喝我吃我肉喝我血的人就有永生。” Makanya Tuhan akhirnya Yesus katakan orang yang minum darahku dan makan darahku itu ada bagian di dalam aku. 很多的门徒就跑了，门徒哦， Tapi banyak murid-murid yang kemudian melarikan diri. 不是第一来听的哦，不是第一次来听的哦， Yang bukan baru pertama kali mendengar. 门徒就跑了。 Murid-murid pun kabur. 所以主耶稣愿意看到的不是我们虚假奉承的话， Jadi yang Yesus lihat bukan kata-kata yang palsu. 我们真实的一种抱着一种想要知道的一种心态的所谓的疑问，主耶稣会接待的，会接纳的。 Semua 他不会说会说你这个没有信心的人。 Semua keraguan kita yang tulus di dalam hati kita dan kita mau mencarinya, Tuhan Yesus tidak akan katakan, ini kamu cuma pura-pura saja. 多马也一样啊， Begitu juga dengan si Thomas. 没有被责备嘛， Tidak dimarahi oleh Tuhan. 只是说哎呀你的福气不够大， Hanya katakan kamu tidak kurang berani. 如果没有看到信的福气更大。 Kalau orang yang tidak melihat lebih diberkati. 有另外一个父亲，他要他的儿子得到医治， Ada seorang ayah yang mau berharap anaknya 他也 disembuhkan. 非常的坦白哦。 Dia juga tulus. 耶稣说：“你如果信，凡事都可以哦。 Ada seorang ayah yang berharap anaknya disembuhkan Tuhan dan tampai. dia begitu murni dan Yesus katakan kalau kamu percaya ”他对耶稣很坦白， dan dia begitu tulus 不 kepada 像我 Yesus. 们很多人，我信，我信，我信，他没有这么说。 Tidak seperti kebanyakan orang bilang aku percaya tapi sebenarnya tidak. 他说：“我信啦，信是信啦，可是我不是完全信啦，我信心不够啦，求主帮助，对不对？有没有？ Ya. Dia katakan aku percaya tapi aku tidak begitu beriman. Toh mohon Tuhan Yesus bantu. 主耶稣愿意看到的不是我们好像很有信心的表现，他不是愿意看到这个。 Tuhan Yesus bukan mau melihat kita secara permukaan saja kita memunculkan suatu ungkapan. 他所愿意看到的是我们把我们的软弱非常的坦诚的摆在他的眼前。 Ia mau Tuhan Yesus lihat adalah kelemahan kita yang tulus, yang di mata Tuhan Yesus itu kita ingin tahu. 他就会说：“你是真以色列人， Maka dia akan katakan kepada kita, engkau adalah seorang Israel sejati. 在你的心中没有诡诈。 Di dalam hatimu tidak ada kepalsuan. 我们对人、对神、对自己都要真诚，不要欺 Kita 骗。 terhadap orang, terhadap diri kita sendiri, dan terhadap Tuhan, kita harus murni, tidak ada kepalsuan di dalam hati kita. 最后 Terakhir, 第三点， yang poin 我 ketiga, 们来看第4章， kita lihat di Yohanes pasal 4. 约翰福音的第4章。 Yohanes pasal 4, 第4章的第1到第9节是主耶稣跟一个撒玛利亚妇人呢的一个对话。 pasal 4 ayat 1 sampai 9 ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. 他一开始呢是说主耶稣从犹太地呢要到加利利那里去。 Di awal dikatakan Yesus mau menuju ke Galilea dari Yudea. 一般人呢他们会直接的走直路呢从那个犹太地到撒玛利亚地啊。Can you show the？ Itu bisa ditampilkan petanya. Jadi kebanyakan orang mereka kalau dari Yudea mau ke Galilea, 直接从耶路撒冷直路通过犹太地到那个加利利去的。 jadi mereka itu akan memutar ya dari Yerusalem menuju ke Nazaret. 这个是一般犹太人不会走的路哦。 Jadi itu jalan yang umumnya tidak akan dilalui oleh 他们 seorang Yahudi. 宁可过约旦河2次绕一大圈 Mereka akan memutar melalui Sungai Yordan, 要走几乎要双倍的路， kurang lebih 2 kali perjalanan 因为不喜欢撒玛利亚人。 karena tidak suka orang Samaria. 那说实在的，也是有一点点的危险， Dan secara fakta mungkin bahaya juga 有 mereka 时候会 melalui 起 jalan itu. 冲突啦。 Mungkin akan dirampok. 好，那在这里主耶稣说，在这里说主耶稣必须经过撒玛利亚。 Tapi di sini dikatakan Yesus justru mau
melalui Samaria. 其实他说他必须经过，不是地理的必须地理上的方便， Sebenarnya bukan karena ingin efisien, 因为一般人不会这么做。 karena kebanyakan orang tidak akan melakukan itu. 他说必须呢，是他心里面有一个必须， Di sini dikatakan dia perlu ke situ karena di dalam hati Yesus itu dia merasa itu perlu. 他必须到那里办一件重大的事情。 Dan dia perlu ke sana untuk melakukan suatu hal yang besar. 所以说他到那里跟那个撒玛利亚妇人讲话是刻意的， Dan sehingga di Yesus ke situ bercakap dengan seorang Samaria itu adalah niat. 所以他刻意的等那个撒玛利亚妇人来取水的时候，来打水的时候，他说：“哎，给我一口水喝好吗 Jadi dengan niatnya dia ketika ketemu dengan seorang perempuan Samaria itu dia meminta air.？” 然后呢，妇人就显出犹太人跟撒玛利亚人之间的那个摩擦啦。哎，为什么你向我讨水喝呢？本来我们都没有 jumbo 的，本来就不是朋友嘛。 Maka orang perempuan Samaria itu mengatakan pada Yesus kebiasaan orang pada zaman itu, kamu kenapa minta air kepada aku? Kita kan tidak saling berhubungan, tidak bergaul. 好啦，你们犹太人每次瞧不起我们撒玛利亚人，现在你要讨水喝，我就不给你喝哈。 Oke, kamu orang Yahudi itu selalu memandang rendah kami orang Samaria. Sekarang kamu mau minta air, saya nggak mau kasih. 所以呢，他们之间是有敌意的， Jadi di antara mereka itu adalah perselisihan. 这个是非常可悲的事情哦， Ini hal yang sangat disayangkan. 因为他们本来就是手足，他们就是亲戚， Aslinya mereka itu adalah satu suku, satu 他们的祖 bangsa. 先 Mereka 是 adalah 谁？ saudara. 他们祖先是谁？ Nenek moyang mereka siapa? 雅各啊， Yakub. 神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神哦， Ada adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 他们不是什么以斯玛利或者以扫的后裔哦， Mereka bukan Ismail atau keturunan 他 Esau. 们同为雅各的后裔哦， Mereka adalah keturunan Yakub. 因为在历史上发生了一件事情啊， Karena secara sejarah ada terjadi satu 10个支 peristiwa. 派或被掳到那个亚述国。 10 suku itu kemudian ditawan di 然 Asyur. 后跟别人通婚， Kemudian mereka campur dengan 在 orang luar. 在那个信仰上也是有一些不同， Sehingga di dalam keyakinan mereka itu sudah berbeda. 在政治上也是有起冲突啦。 Dan di secara politik mereka itu ada 因为 perselisihan. 北国跟南朝，北国以色列跟南朝犹大一直都有一些冲突。 Karena Israel di utara dan Yehuda yang di selatan itu selalu bertengkar. 那主耶稣到那里去， Tapi Yesus ke situ. 他要做一个很重大的事情， Dia mau melakukan suatu hal yang besar. 就是要使犹太人跟撒玛利亚人来合一。 Maksudnya adalah agar orang Samaria dan orang Yahudi 因为 itu 他们 berdamai. 因为他们就是雅各的12个儿子啊的后裔啊， Karena mereka adalah keturunan dari 12 anak Yakub. 所以他是主动跟撒玛利亚人讲话。 Maka Yesus dia bergerak untuk berbicara dengan 但 orang 是为了 perempuan Samaria ini. 要消除犹太人跟撒玛利亚之间的隔阂， Tapi untuk menghilangkan perselisihan antara orang 那 Samaria 这 dan 里 Yahudi, 呢约翰福音他特别的说了一句话， di sini dikatakan satu kalimat. 在第5章这里说， 第5章. 第5节这里说， Di ayat 5他 dikatakan, 说这一座城叫叙加，是靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。 di sini dikatakan dia sampai di kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf. 如果我们查考那个约书亚记24章的时候， Kalau kita cek ke Yosua pasal 在 24, 32节那里说啊， Yosua pasal 24 ayat 说约 32, 瑟呢，他的骸骨是葬在那个地 dikatakan tulang-tulang Yusuf dikuburkan di situ. 因为这个是他父亲给他的那块地。 Karena ini adalah tanah yang diberikan oleh orang tuanya. 你记得约瑟的故事吗？ Kalian ingat cerita Yusuf? 约瑟很可怜，不是吗？ Yusuf sangat kasihan kan? 就是手足纠纷嘛， Itu mereka perselisihan antar saudara. 他被他的10个哥哥所嫉妒嘛， Dia diiri oleh ke-10所以 kakaknya. 就把他卖做奴隶嘛， Sehingga dia dijual menjadi hamba 后来卖到埃及去嘛。 sampai ke Mesir.
那后来我们故事都很清楚， Kita tahu semua ya ceritanya 后 ya. 来是约瑟救了他们啊。 Justru pada akhirnya Yusuf yang 在 menyelamatkan 大饥 mereka. 荒的时候，约瑟做了宰相，他们才有饭吃 Di 啊。 bencana kelaparan justru Yusuf menjadi perdana menteri dan menyelamatkan 后 mereka. 来父亲雅各死了之后， Maka setelah Yakub meninggal 那些 bapaknya, 他的兄长们就很害怕了。 maka saudara-saudaranya itu ketakutan. 约瑟可能是因为父亲还在啊，跟我们假的和睦的。 Ini Yusuf mungkin karena bapak kita masih ada, dia pura-pura baik kepada 现在 kita. 我们的爸爸那个雅各死了， Sekarang Yakub bapak kita sudah 可能 meninggal. 他会害我们哦。 Mungkin dia akan mencelakai kita. 约瑟知道之后怎么说呢？ Yusuf tahu dia 我 berkata 们来 apa. 看创世纪第50， Kita lihat di Kejadian 50. 50章那里啊，他说你是要害我们，可是呢，你是要害我，可是神是要让我救你们啊。 Dia katakan, kalian mungkin berniat mencelakai aku, tapi Tuhan justru membuat aku menolong kalian. 他向他们求了一件事情哦， Dan kemudian Yusuf memohon satu hal kepada 我们看 saudara-saudaranya. 24、25节。 Kita lihat di ayat 24 sampai 25. Kejadian 50 ayat 24 hingga 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 他说：“我不要再跟你们分开了。 Dia katakan, saya tidak mau berpisah lagi dengan kalian. 我在年轻的时候，10几岁的时候就被卖，被你们卖， Saya umur belasan, dari saya masa belia sudah dijual oleh kalian. 跟你们分开了那么久， Sudah berpisah dengan kalian begitu lama. 后来很不容易的相认了。 Dan akhirnya kita bisa bertemu 那我们 kembali. 现在虽然是住在一起， Dan meskipun kita sekarang tinggal 可 sama-sama, 是这个不是我们的家。 tapi ini bukan rumah kita. 我相信神有一天会来眷顾你们，把你们带到迦南美地去，就是应许之地去。 Aku yakin ada satu hari Allah akan membawa kita ke tanah yang dijanjikan. 啊，那个雅各爸爸已经站在那边去了， Yakub bapaknya sudah ada di sana. 以后你们要到那边去了， Kalian kelak juga akan harus ke 不要 sana. 把我留在这里。 Jangan tinggalkan aku 我 di 虽然 sini. 是这里的宰相， Meskipun aku adalah 他 perdana 知道他 menteri di 死 sini. 后啊会有非常庞大的一个丧礼， Dia tahu nanti ketika dia mati, dia akan ada suatu 他的坟墓会很漂亮。 acara perkabungan yang sangat besar dan kuburannya itu akan sangat indah. 他说你要把我拿出来， Tapi dia katakan kamu harus 我不要这个 membawa 坟墓。 aku keluar. 我不要在这个坟墓， Saya tidak mau dikubur di dalam kubur ini. 我要跟你们在一起。 Saya mau bersama-sama dengan kalian. 他不要再分开了。 Dia tidak mau berpisah lagi. 撒玛利亚人就是以色列人，那个约瑟所代表的以色列的后裔啊。 Samaria itu adalah lambang dari Yusuf, di 在 keturunan Yusuf. 在以西结书的37， Di Yeskiel pasal 37, 在16到22节那里， Yeskiel pasal 37 ayat 16 sampai 神 22. 叫以色列先知做一个预言性的动作， Tuhan meminta nabi untuk melakukan suatu nubuat. 他说拿一个杖写以法莲， Dia katakan, keluarkan satu papan, tuliskan nama Efraim. 另外一个杖写犹大， Dan satu papan lagi tuliskan Yehuda. 犹大就是犹太人啊， Yehuda itu orang Yahudi. 以法莲就是约瑟的儿子啊， Efraim adalah anak Yusuf. 后来就成为撒玛利亚人。 Kemudian menjadi orang 很多撒 Samaria. 玛利亚人就是约瑟的后代， Jadi kebanyakan orang Samaria itu adalah keturunan Yusuf. 以法莲是最大那个10个支派最大的一个支派啊， Di suku Efraim itu adalah suku terbesar di antara 还有 10 其他的 suku. 弟兄，还有其他的弟兄哈， Kan masih ada saudara-saudara yang 那他 lain. 们就成为撒玛利亚人了。 Mereka menjadi orang-orang Samaria. 神说你要把这2个杖放在一起，在你手中变成一个杖。 Tuhan mengatakan kepada Nabi, satukan 2 papan ini menjadi 1 papan 他 di 们 dalam 不 tanganmu. 再是2根杖，要成为1根杖。 Kelak ini bukan 2 papan lagi, tapi 1 papan. 在22节说， Di ayat 22. 他们不再是2个国家， Jadi mereka bukan 2 negara lagi. 在神的手中成为1根杖，就是要成为一国。
Jadi di dalam tangan Tuhan menjadi satu papan itu 有一 artinya 个 menjadi 君 satu 王， negara, satu bangsa, 有一个君王。 satu panglima. 所以主耶稣来的时候， Jadi ketika Yesus datang, 他说：“我另外有羊，对我还有另外有羊 masih ada domba-domba lain, 啊，不是属于犹太的 bukan dari Yehuda saja. 啊，我要把他们领回来， Aku akan membawa mereka 他们 kembali. 要归一目， Mereka akan bersatu 要合一群。 menjadi sekawan domba. 他所讲的就是这些撒玛利亚人啊， Yang dia maksud itu adalah orang-orang 所 Samaria 以 ini. 他现在来到撒玛利亚这里， Maka ketika dia datang ke 就是要 Samaria, 让撒玛利亚人回到犹太那里去， dia bermaksud agar orang-orang Samaria itu 成为 kembali ke 一 Yehuda 群 menjadi satu kawanan 在好牧人的那个一群里面。 di bawah gembala yang baik itu. 我们来看诗篇133， Kita lihat di Mazmur 133. 这个呢被犹太人编成一首歌来唱， Sehingga ini menjadi satu lagu bagi 说 orang-orang 弟 Yehuda, 兄和睦 Yahudi. 同住是多么美好的一件事。 Alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 如果我们慢慢的欣赏这一篇诗， Kalau kita pelan-pelan kita 我们 nikmati 就 lagu 能 ini, 够 Mazmur 体会 ini, 神对我们的期待是什么？ kita bisa memahami apa yang diharapkan Tuhan dari kita. 就是要和睦相处。 Adalah kita hidup rukun bersama dengan 所以主 saudara-saudara. 耶稣所做的是什么呢？ Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus? 他使人和睦， Dia 使人和睦。 mendamaikan orang. 那最后看一节圣经， Kita lihat satu ayat, 马太福音 Matius 第5章 pasal 5第9节， ayat 9. 这里说使人和睦的，就是被称神的儿子。 Sini dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 所以我们今天早上 Maka pada pagi hari ini 从约翰福音第1章到第4章 dari Yohanes pasal 1 sampai 所看 4到的有3点。 ada 3 hal yang kita 第 lihat. 一， Pertama, 我们是从神生的， kita dilahirkan dari Allah. 有神的性情在我们里面， Ada benih Allah di dalam 所以我 diri 们要 kita. 追求神的性情， Maka kita harus mengejar 才 kehendak Allah. 是神的儿女。 Baru kita bisa disebut sebagai Di- anak-anak Allah. 我们看到 Kedua, kita lihat 我们是真以色列人， kita adalah Israel yang 心 sejati. 中要圣洁，没有诡诈。 Di dalam hati kita itu adalah kekudusan, tidak ada Amen. palsu. 我们对神对人是不是都是很真诚的呢？ Bukankah kita harus terhadap manusia, terhadap Tuhan kita harus tulus? 或是连我们自己，我们也对自己很虚假。 Bahkan kita terhadap diri kita sendiri, kita juga Di- boleh tidak ada kepalsuan. 第三， Hal ketiga, 我们要使人和睦， kita harus membawa damai, 才是神的儿女。 baru kita bisa disebut 可是很 anak-anak 可 Allah. 悲的，我们有时候不单没有使人和睦，我们可能还让人家起纠纷、起冲突。 Tapi yang sangat disayangkan kita kadang-kadang bukan hanya membawa damai, malah kita membawa perselisihan. 那我们就大大得罪神了。 Maka kita akan bersalah di hadapan Allah. 每一个人都要追求做神的儿女， Maka setiap orang kita harus mengejar menjadi anak-anak Allah. 因为神儿女的反面就是魔鬼的儿女啊。 Karena kebalikan dari anak-anak Allah itu adalah anak-anak 我们 iblis. 下午才来谈哈。 Nanti sore kita bahas. 那我们先来唱赞美诗。 Kita naikkan pujian.